Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pada video kali ini saya ada dua kisah seram. Kisah pertama adalah kisah seram pemandu teksi Jepun dan kisah kedua adalah pistol berpuaka. Kisah ni diceritakan pada tahun 2016 oleh Yuka Kudo. Yuka adalah seorang pelajar dalam bidang sosiologi di Universiti Tohoku, Jepun. Pada masa tu Yuka pergi ke sebuah bandar bernama Ishinomaki untuk menyiapkan kajian tesis tahun akhir. Pada tahun 2011, bandar Ishinomaki telah mengalami kemusnahan besar akibat gempa bumi dan tsunami. Untuk menyiapkan tesis tahun akhir tu, Yuka perlu mendapatkan kisah-kisah pengalaman daripada penduduk setempat di bandar Ishinomaki setelah mengalami bencana pada tahun 2011. Dan golongan yang dipilih oleh Yuka untuk ditemu bual adalah pemandu-pemandu teksi sekitar bandar Ishinomaki. Sepanjang berada di bandar Ishinomaki tu, Yuka berjaya menemu bual 100 orang pemandu teksi. Daripada 100 orang tu, hanya 4 orang yang memberikan respon positif. Yang lain kebanyakannya tak menghiraukan soalan Yuka, ada juga yang marah. Tapi Yuka faham kenapa respon dia orang macam tu. Pemandu-pemandu teksi di bandar tu memang setiap hari terpaksa melihat kesan daripada bencana yang pernah berlaku pada 2011 dulu. Banyak infrastruktur yang masih lagi belum pulih sepenuhnya. Dulu bandar Ishinomaki cukup meriah sebab penduduknya ramai. Tapi disebabkan tragedi 2011 tu, ramai yang terkorban, beribu-ribu orang terkorban. Ramai juga yang hilang dan tak dapat dikesan. Dan ramai juga penduduk asal dekat situ dah berpindah keluar daripada bandar tu. Jadi tak heranlah bila pemandu-pemandu teksi tu bagi respon negatif bila Yuka tanya berkenaan dengan bencana tu. Jadi apa sebenarnya soalan yang Yuka ni tanya kepada pemandu-pemandu teksi tu? Soalannya adalah, apakah pengalaman luar biasa yang pernah dialami oleh pemandu-pemandu teksi tu selepas bencana 2011? Jadi 4 orang pemandu teksi yang berjaya Yuka temu bual tu menceritakanlah apa pengalaman luar biasa yang dia orang pernah hadapi selepas berlakunya bencana 2011. Salah seorang daripada 4 orang pemandu teksi tu menceritakan dia pernah dapat seorang penumpang yang pelik. Penumpang tu daripada jauh nampak normal. Tapi bila penumpang tu masuk ke dalam teksi, barulah pemandu tu perasan penumpang tu sebenarnya dalam keadaan basah. Bukan basah sikit-sikit. Ini memang basah betul. Seolah-olah macam dia baru lepas menyelam. Dan sebelum sampai ke destinasi, penumpang tu hilang macam tu saja. Yang tinggal hanyalah lopak air dan kesan basah pada kerusi penumpang tu. Seorang lagi pemandu teksi bercerita, dia pernah dapat seorang penumpang wanita yang pelik. Malam tu dia bawa teksi. Kemudian ada seorang wanita menahan teksi dia. Daripada jauh pemandu teksi tu boleh nampak perempuan tu dia pakai kot yang tebal. Kot tu sepatutnya dipakai pada musim sejuk. Sedangkan masa tu musim panas. Jadi dah pelik masa tu pakaian dia. Bila wanita tu masuk ke dalam teksi, pemandu teksi tu perasan rambut wanita tu. Rambut wanita tu basah sampai menitik-nitik ke bawah. Macam baru lepas mandi. Sepanjang perjalanan, pemandu teksi tu terdengar wanita tu bercakap seorang diri di belakang. Perempuan tu cakap, sunyinya bandar ni. Lepas tu dia senyap. Dia cakap bandar tu sunyi, kosong, tak ada orang. Dia senyap sekejap, lepas tu dia cakap lagi, aku ni dah mati ke? Bila pemandu teksi tu dengar macam tu, pemandu teksi ni terkejut dan rasa takut. Lepas tu berpaling ke belakang. Bila pemandu teksi tu berpaling ke belakang, dia tengok kursi belakang kosong. Tak ada siapa-siapa. Mungkin penumpang-penumpang yang pelik ni adalah makhluk gaib yang menjelmakan diri sebagai mangsa-mangsa tsunami 2011. Di bandar Ishinomaki tu ada seorang pakar psikiatrik bernama Keizo Hara. Keizo membuat kesimpulan, penampakan-penampakan pelik ni adalah halusinasi kesedihan. Ini disebabkan orang ramai dekat bandar Ishinomaki itu terkesan dengan bencana tu. Sebab ramai ahli keluarga dan orang-orang tersayang terkorban masa bencana 2011. Tapi ada bukti yang dapat menyangkal kenyataan yang dikeluarkan oleh pakar psikiatrik itu. Mungkin penampakan tu lebih daripada sekadar halusinasi. Sebab setiap pemandu teksi yang mengalami kejadian pelik tu ada rekod perjalanan. Dalam rekod tu ada rekod perjalanan yang belum selesai dan belum dibayar. Rekod tu takkan ada sekiranya penumpang-penumpang tu hanyalah sekadar halusinasi.
Kisah ni berlaku di Amerika Syarikat. Dialami oleh seorang suri rumah bernama Chloe. Chloe tinggal di sebuah rumah bersama dengan suaminya dan seorang anak lelaki yang masih kecil. Suami Chloe selalu kerja outstation dan jarang ada dekat rumah. Di kawasan kejiranan Chloe tu, banyak berlaku kes-kes kecurian dan jenayah lain, terutama pada waktu malam. Satu hari suami Chloe ada beli sepucuk pistol daripada kawan dia di tempat kerja. Kawan suami Chloe ni bagi tahu, jangan bimbanglah, pistol ni bukan pistol biasa. Pistol ni akan jaga isteri kamu. Bila suami Chloe balik, suami Chloe bagilah pistol tu dekat Chloe. Dia bagi tahu dia risau keselamatan Chloe dan anak lelaki dia yang masih kecil. Mula-mula Chloe ni macam tak selesa dan tak berapa sukalah dengan pemberian suami dia tu. Tapi bila Chloe ni fikir balik, ada betulnya juga. Jadi dia ambil dan dia simpanlah pistol tu. Bila suami Chloe dah keluar bekerja, Chloe ambil pistol tu dan simpan dia bawah katil dalam bilik tidur dia. Sejak Chloe ni simpan pistol tu, Chloe selalu mimpi perkara yang buruk. Dan kadang-kadang Chloe ni terasa macam ada seseorang berdiri dekat tepi katil dia dan memerhatikan dia tidur. Semua ni berlaku masa suami dia tak ada di rumah. Kalau suami dia ada di rumah, dia tak rasa benda-benda ni. Dan keadaan makin lama makin teruk. Ada satu malam tu Chloe ni dia tengah tidur. Tiba-tiba dia terasa daripada bawah katil seolah-olah ada orang tilam dia ke atas. Kejadian tu memang buatkan Chloe ni betul-betul takut. Sampai Chloe ni tidur dekat luar, tidur atas sofa, dia bawa anak lelaki dia sekali. Keesokan harinya, adalah seorang kawan Chloe ni datang ke rumah. Jadi diorang pun bersembang lah dekat ruang tamu. Chloe pun ceritakanlah kejadian-kejadian pelik yang dia alami dekat rumah tu. Jadi kawan Chloe ni bagilah pendapat, mungkin benda ni adalah gangguan daripada makhluk yang gaib. Masa tu Chloe tak ingat lagi pasal pistol tu. Bila Chloe masuk ke dalam bilik, barulah dia teringat pasal pistol tu. Dia pun ambil pistol daripada bawah katil dan tunjuk dekat kawan dia. Mula-mula kawan Chloe ni takutlah bila tengok Chloe ni pegang pistol. Lepas tu Chloe pun ceritakanlah, suami aku yang bagi pistol ni, dia risau keselamatan aku dengan anak lelaki kita orang yang masih kecil. Kawan Chloe ni pun bagilah pendapat. Dia rasa memang pistol ni lah penyebab gangguan dalam bilik Chloe. Dan dia cadangkan untuk simpan pistol tu di tempat lain. Bila Chloe ni fikir, bagus juga idea kawan dia ni. Jadi dia ambil satu kotak, dia simpan pistol tu dalam kotak. Dia tutup dengan selotip. Dia ikat dengan selotip. Lepas tu Chloe ni minta tolonglah kawan dia ni temankan dia pergi ke garaj kereta. Dia nak simpan kotak yang ada pistol tu dalam garaj kereta. Jadi dia orang berdua pun pergilah ke garaj kereta. Chloe letak dekat dalam, keluar, lepas tu tutup pintu dan kunci pintu garaj. Bila Chloe kunci aja pintu garaj tu bergegar dengan kuat, seperti ada orang tendang daripada dalam. Terkejutlah dia orang dua orang ni, berlari masuk dalam rumah, duduk kat ruang tamu. Lama juga dia orang dengar bunyi bergegar tu, lebih kurang 10 ke 15 minit macam tu. Lepas tu barulah bunyi tu berhenti. 2-3 hari lepas tu, suami Chloe balik ke rumah. Chloe pun ceritakanlah apa yang dah jadi semasa dia tak ada, semasa suami Chloe tak ada. Suami Chloe pun pergilah ke garaj kereta dan tengok ke dalam. Bila suami Chloe ni buka aja pintu garaj, dia terkejut. Sebab barang-barang dekat dalam garaj tu asalnya semuanya kemas, tersusun elok. Tapi bila dia buka, barang-barang tu semua dah bersepah, duduk merata-rata tempat. Suami Chloe tak faham apa yang jadi. Nak cakap orang pecah masuk, tak ada tanda-tanda orang pecah masuk. Nak cakap ada orang mencuri, tak ada pun barang-barang yang hilang. Jadi dia tak faham sebenarnya apa yang dah berlaku. Dan dia pun mula percayalah cakap Chloe ni. Memang pistol tu bukan pistol biasa. Jadi dia ambil pistol tu dan dia bagi balik dekat kawan dia yang dia beli dulu. Dan dia beli lagi pistol yang lain, pistol biasa. Lepas tu dah tak ada dah kejadian-kejadian pelik berlaku dekat rumah Chloe. Tapi disebabkan kejadian tu jugalah, Chloe ni makin tak suka dengan pistol dan dia tak nak pegang langsung pistol. Dia takut. Setakat tu sajalah video saya pada kali ni. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak kongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah kita takut pada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.